Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Okey, Ustaz Luqman, boleh berikan saya sedikit yang masa. Subhanaka la ilma. Okey, Ustaz Luqman, boleh berikan saya sedikit yang masa. Okey, Ustaz Luqman yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ustaz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah hari ini kita akan mulakan diskusi berkaitan dengan pemurnian sirah Nabi SAW. Jadi saya bersama dengan Fadil, sahabat saya, Ustaz Luqman Makhtar, ya, yang saya kira seorang yang begitu dikenali dan sebagai penulis yang prolific. Dan saya kira Ustaz juga telah menghasilkan banyak karya, antaranya karya berkaitan dengan Nabi SAW dan para isteri baginda, dan juga karya berkaitan dengan Al-Quran, ya, kajian Al-Quran. Dan saya difahamkan Ustaz sedang berusaha menyiapkan satu novel berkaitan dengan sirah para sahabat selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi ahlan Ustaz ke program ini, dan ahlan wassalam kepada seluruh audiens yang hadir ke program hari ini. Saya minta jasa baik daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyebarluaskan perkongsian ini, insya-Allah, sama ada di Facebook ataupun di WhatsApp ataupun di mana-mana sahaja ruang yang ada. InsyaAllah hari ini saya akan mulakan dahulu sebelum partner sparring saya, Ustaz Luqman, menyambung pula. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan dengan kisah Nabi SAW dengan seorang Yahudi yang menjadi jiran baginda SAW. Ini merupakan satu kisah yang masyhur, Ustaz, ya. Satu kisah yang masyhur yang mana dikatakan kemuliaan hati Nabi SAW ini sehingga kan ada seorang jiran Yahudi yang kalau saya lihat Ustaz dalam teks Arab, jiran itu merupakan seorang lelaki, ya. Tapi kalau di Malaysia ni ada beberapa penceritaan yang masyhurnya jiran itu seorang wanita. Wallahualam. Lelaki ke wanita tu tak apalah. Yang mana dia ni terlalu benci dengan Nabi SAW dan beliau biasa melemparkan kotoran-kotoran, dan ada dikatakan beliau meletakkan duri-duri di hadapan rumah Nabi SAW dengan tujuan untuk menyakiti baginda dan mengguris perasaan baginda. Tapi yang menariknya Nabi SAW tidak peduli pun dengan tindak tanduk dia. Sehinggalah satu ketika setelah lama dia menyakiti hati Nabi SAW, satu hari tu Nabi tengok tak ada sampah yang dibuang di hadapan rumah Nabi. Dan itu mengundang tanda tanya dalam diri Nabi, di mana sampah sarap ni? Biasanya orang buang depan rumah, hari ni tak ada. Maka Nabi pun bertanyakan jiran tetangga yang ada, di mana orang yang selalu membuang sampah di hadapan rumah Nabi. Dikatakan orang tu jatuh sakit. Maka Nabi SAW pun segera pergi ke rumah orang itu, dan Nabi pun tolong siapkan kerja rumah, bersih-bersih rumah, siapkan makanan. Dan pada akhirnya orang Yahudi itu pun tertawan hati dengan Nabi SAW, dan akhirnya dia pun memeluk agama Islam di tangan Nabi. Ini merupakan satu cerita yang masyhur, Ustaz. Di samping ada satu lagi cerita masyhur berkaitan Nabi SAW dengan seorang Yahudi, yang mana kalau sempat kita akan bincangkan. Baik, saya akan bahaskan sejauh manakah kebenaran kisah ini. Masyhurnya kisah ini sehingga digambarkan dalam video klip seorang artis terkenal satu masa dahulu, iaitu Maher Zain. Ustaz ingat, ya? Dan Maher Zain dia buat satu video klip menggambarkan keadaan Nabi SAW bila dia keluar dari rumah, ada orang buang sampah tapi dia senyum. Kemudian ada gambaran seorang lelaki mengangkat isterinya untuk melihat ada satu pertunjukan ataupun persembahan, dan macam-macam lagi lah. Jadi itu menunjukkan kisah Nabi ini
dia bukan kisah di alam Melayu sahaja. Dan memang pun ini cerita yang dibahaskan oleh ulama-ulama Tanah Arab pun. Artinya ini cerita yang global, bukan cerita di alam Melayu. Baik, jadi sejauh manakah kebenaran kisah ini? Kita nak buat kajian ilmiah. Pertamanya Ustaz, The Chosen One, kasih Kak Alina ya. Pertamanya kalau kita nak tengok sirah ni Ustaz, perkara yang paling basic lah. Mesti kita akan tanya cerita ini diambil di mana ya? Ada tak mana-mana kitab sirah, buku sirah ataupun hadis Nabi yang memperkatakan hal tersebut? Jadi kalau kita lihat mana-mana hadis Nabi SAW dan kitab sirah ini banyak. Sama ada kitab sirah yang dahulu, karya Ibn Hisham, Ibn Ishaq, ataupun Tabaqat Ibn Sa'ad, ataupun sirah Musa, sirah apa lagi macam-macam lah, termasuk yang sekarang ni Dr. Said Ramadan Al-Buti, Dr. Akram Dia Al-Umari, Dr. Mahdi Rizqullah, dan macam-macam lah kitab sirah yang wujud. Apabila kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi dan juga kitab sirah, kita tak temui cerita orang Yahudi menjadi jiran Nabi, mengganggu Nabi dengan melemparkan sampah sarap di hadapan rumah Nabi SAW. Jadi tak jumpa benda tu. Itu satu benda yang agak sangat pelik lah Ustaz ya. Baik, itu satu isu yang paling besar lah, tak ditemui. Bahkan saya jumpa beberapa kajian ulama' berkaitan dengan benda ni. Kalau kita tengok ulama' dulu memang tak adalah dibincangkan. Kerana ini cerita yang terkemudian. Kalau kita nak tanya ada tak Imam Syafi'i bahas, confirm dah tak ada. Lagipun Imam Syafi'i dia bidang fikir dan hadis, tulisan beliau kan. Kalau kita tanyalah, kita tengoklah mana-mana asar sahabat, kita takkan jumpa ya. Tapi kalau kita tengok beberapa ulama' zaman sekarang ni, antaranya yang saya kenal pasti Syekh Abu Zar Samhari Al-Yamani, dan ada lagi lah beberapa tulisan ulama' yang lain. Mereka menjelaskan kami tidak menemui kisah ini dalam mana-mana kutub yang mu'tabarah, buku-buku yang diiktiraf. Dalam Facebook memang ada lah, dalam Facebook ataupun dalam mana-mana tulisan yang tidak ilmiah memang kita akan temui ya. Baik, tapi dalam mana-mana kutub mu'tabarah, kitab-kitab yang diiktiraf, kita takkan temui kisah Nabi diganggu oleh jiran Yahudi. Itu satu isu yang paling besar. Perkara yang kedua Ustaz, pengkaji menimbulkan satu isu, adakah kisah ini, Allahumma salli ala Muhammad, adakah kisah ini berlaku di Mekah ataupun di Madinah? Baik, kalau di Mekah confirm tak berlaku. Kerana jawapan yang paling mudah, orang Yahudi tidak wujud di Mekah. Jadi pastilah benda ini berlaku di Madinah. Baik, kalau di Madinah maka timbul satu isu yang lain. Wujudkah orang Yahudi yang menjadi jiran Nabi SAW? Yang mana kita maklum rumah Nabi ni dia berada di, yang ni saya keliru Ustaz ya, di sebelah kanan ke di sebelah kiri Masjid Nabi. Itu rumah-rumah Nabi semuanya. Ya. Jadi ada tak orang Yahudi yang duduk di sekitar Masjid Nabi SAW yang menjadi jiran Nabi? Jadi ini menimbulkan satu persoalan yang penting untuk kita jawab. Yang mana setakat yang ulama maklum, Yahudi yang pelbagai kabilah tu, sama ada Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa' dan sebagainya, mereka ada perkampungan mereka sendiri. Dan kalaulah ada Yahudi yang duduk berdekatan pun, sebenarnya dia jarak jauh. Cuma dianggap jiran, maknanya jiran jarak jauh. Kalaulah ada seorang dua orang lah, kalau betul ada pun. Tapi tak ada bukti tentang perkara tersebut ya. Okey, di Masjid Nabi. Terima kasih banyak Akhi Munib atas jawapan tersebut ya. Baik. Jadi kalau tak ada orang Yahudi menjadi jiran Nabi SAW, macam mana boleh timbul cerita seorang jiran Nabi bangsa Yahudi yang mengganggu Nabi SAW? Jadi itu masalah. Kalau ada pun cerita jiran Nabi ni, ada satu hadis yang dhaif yang mana seorang Yahudi menjadi jiran Nabi SAW, tapi cerita yang dhaif tersebut pun tidak dinyatakan bahawa orang Yahudi itu mengganggu Nabi. Sebaliknya Nabi pada akhir saat kehidupan dia tu, Nabi dapat memujuk dia dan dia memeluk Islam. Ya, kalau cerita itu betul. Tapi apapun kisah tersebut semuanya diriwayatkan daripada jalur yang dhaif. Artinya kemungkinan besar tidak ada.
Tapi kalau ada pun dia tidak mengganggu Nabi SAW. Baik, itu isu yang kedua. Tidak ada orang Yahudi menjadi jiran Nabi. Perkara yang ketiga, kalau betul lah Ustaz, ini saya sebut kalau ya. Kalau betul lah ada budak yang berkhidmat pada Nabi tu Akhi Faiz, itu hadis yang sahih. Itu budak yang berkhidmat bukan jiran Nabi. Itu dalam kitab Sahihul Bukhari, Kitabul Janaiz. Baik. Yang ketiga, kalau betul ada orang Yahudi menjadi jiran Nabi SAW, jadi kita nak tanya satu soalan. Yang dia ganggu rumah Nabi tu, dia buang sampah sarap di hadapan rumah Nabi tu, rumah Nabi yang mana satu? Kerana kita maklum rumah Nabi ni banyak. Yang ni Ustaz Luqman lah yang tahu, sebab Ustaz buat kajian tentang isteri Nabi, berapa ramai jumlah isteri Nabi kan. Dan Nabi ini dia buat giliran. Malam ni di rumah Ummul Mukminin Aisyah sebagai contoh. Kemudian ada giliran Ummul Mukminin Juwairiyah, ada masa Ummul Mukminin Safiyah, ada masa Ummul Mukminin Hafsah dan sebagainya. Jadi Nabi buat giliran. Jadi kalau Nabi buat giliran, Nabi setiap malam berpindah ke rumah isteri yang lain-lain. Jadi orang Yahudi tu dia ganggu rumah isteri Nabi yang mana satu? Adakah dia tahu malam ni Nabi duduk rumah kawan ni, so ganggu rumah ni lah aku nak. Esoknya rumah Ummul Mukminin Zainab, pergi rumah Zainab pula sebagai contoh. Adakah begitu? Jadi ini satu benda yang pelik dan ajaib lah. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, kita maklum sahabat Nabi ni merupakan orang yang paling menjaga air muka Nabi SAW. Ustaz ingat tak dalam beberapa tahun lepas, di saat kita masih menjadi pelajar universiti ataupun baru je graduate, yang mana masa tu ada orang orang Denmark melukis karikatur menghina Nabi SAW. Masa tu semua orang turun demonstrasi. Semua parti bergabung, sama ada parti UMNO, parti PAS, parti macam-macam tu semuanya berkumpul, perhimpunan besar. Hatta yang menariknya dalam perhimpunan itu, orang Syiah pun join sekali. Sampai sekarang saya masih ingat orang Syiah bawa gambar Khamenei dalam perhimpunan tersebut. Kita yang tak beramal dengan sunnah ni, dan kita yang gebang besar konon cinta Nabi SAW, bila orang hina Nabi, kita menenting dan kita bersatu hati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sahabat Nabi yang betul-betul cintakan Nabi, takkanlah mereka tak tengok orang ganggu Nabi SAW. Kalau kita yang lemah iman ni pun tengok orang buang sampah rumah Nabi, mau kita pergi warning kawan tu. Kalau tak berani pergi seorang pun, kita akan pergi ramai-ramai, kita akan bagi warning pada dia, siap ganggu Nabi lagi, siap kamu. Ya, dan ini pelik bagaimana sahabat Nabi yang begitu ramai, dan kita tahu bahawa Nabi ni duduk di masjid. Siapa yang duduk di masjid Nabi tu? Ahli Suffah. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ramai lagi sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum yang menghabiskan masa berkhidmat dengan Nabi SAW, duduk berdekatan dengan rumah Nabi. Takkanlah mereka tidak tahu ada orang Yahudi selalu membuang sampah di rumah Nabi SAW. Jadi kalau mereka tahu, takkanlah mereka tak pergi bagi warning kepada orang Yahudi tersebut. Kalau kau buat lagi, siap, kami takkan bertolak ansur lagi. Jadi itu perkara yang keempat. Mustahil sahabat Nabi tidak menjaga keselamatan Nabi dan maruah Nabi SAW. Apalagi kalau kita lihat sirah dan juga hadis, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bagaimana pada peringkat awal Nabi berada di Madinah, sahabat Nabi ni buat giliran jaga rumah Nabi pada setiap malam. Kenapa? Kerana takut ada orang ganggu Nabi SAW. Sehinggalah satu kali Allah Ta'ala tahu bagaimana semangatnya para sahabat, memang patut mereka digelar ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Ta'ala turunkan satu ayat untuk memberikan kerehatan dan juga ketenangan. Ya rahmukallah. Wallahu ya'simuka minan nas, kata Allah. Dan Allah yang memelihara Nabi daripada gangguan manusia. Ya. Jadi Allah yang jaga Nabi daripada gangguan manusia. Maka Nabi pun maklumkan kepada seluruh sahabat, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara balik ke rumah masing-masing, kerana Allah telah memberi jaminan bahawa Allah akan menjaga saya. Jadi saya nak tunjuk ceritanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sahabat Nabi ni dia menjaga kebajikan Nabi SAW, keselamatan baginda. Dalam keadaan sahabat Nabi ni jaga keselamatan Nabi, bagaimana mungkin ada orang Yahudi boleh buang sampah di depan rumah Nabi SAW. Jadi sejauh mana kesungguhan para sahabat untuk jaga keselamatan Nabi ni?
Jadi itu perkara yang keempat ya. Ini ringkas lah, laju-laju sedikit. Datuk Fadilah, gangguan macam mana dimaksudkan? Saya terus respon lah. Yahudi adakah nyatakan mana-mana hadis? Tak ada, Datuk. Tak ada pun orang Yahudi berani mengganggu Nabi secara terbuka. Sembang belakang, ramai. Sembang belakang lah orang takut ya. Baik. Perkara yang kelima, Perkara yang kelima, kebaikan kita ni Ustaz, dia ada tahap. Dia bertahap. Dia tak ada orang baik ini dia baik kalau saya baca satu tulisan ulama. Kalau kita terlalu baik sampai kita biarkan kepala kita dipijak, itu bukan baik. Itu orang yang tak ada maruah. Contoh ada orang berhutang dengan kita Ustaz kan. Bulan ni berhutang, boleh tak hutang 100. Okey, nanti saya bayar. Kita pun bagi 100. Setahun kemudian entah mana RM100 pun tak bayar hutang kita. Tapi kemudian dia minta lagi hutang 1,000, kita kasihan pada dia, dia jual nama isteri dia jual nama anak dia, kita bagi lagi 1,000, pun tak bayar juga. Kalau kita terus bagi kali ketiga, kali keempat, itu bukan lagi orang baik, tapi itu orang tak ada maruah. Dan orang Islam, dia tidak boleh membiarkan sahabat dia mencipta dosa demi dosa. Dia tak boleh, kita tak boleh nak bagi hutang dalam keadaan kita tahu dia tak mampu bayar hutang, kerana itu merupakan himpunan dosa yang dia buat. Kalau kita ampunkan dosanya sekalipun, Allah Ta'ala tak semestinya mengampunkan dosa dia. Kerana dosa ni dosa dengan manusia pun dikira dengan dosa dengan Allah. Jadi kalau Nabi SAW membiarkan kepala Nabi dipijak, itu bukan lagi baik, kata ulama tersebut. Itu maknanya orang yang tidak ada maruah. Dan mustahil Nabi SAW tidak ada maruah. Ya. Kalau benda tu sekali orang buat, tak apa. Memang ada pun cerita bagaimana orang tarik baju Nabi SAW. Kemudian Nabi bertenang, Nabi tegur dia dan dia berubah. Dia jadi pengikut serta Nabi SAW. Itu tak apa sekali. Tapi setiap hari dia buang sampah, di mana maruah? Dan di mana isteri-isteri Nabi SAW yang melihat keadaan tersebut? Takkan tak marah? Dan takkanlah tak ada yang pergi report kepada Umar ke, pergi report kepada sesiapa sahabat Nabi yang lain. Dan tidak adakah menantu-menantu Nabi yang melihat keadaan tersebut? Tidakkah mereka memelihara keadaan bapa mertua mereka SAW? Jadi ini semua cerita yang tidak boleh diguna pakai. Cerita ini Ustaz sebagai penutupnya, sebab saya dah janji saya nak ambil 20 minit je. Cerita ini dia adalah kisah penipu lara. Kita takkan jumpa kisah ni dalam mana buku yang muktabar, tapi kita akan jumpa keluar daripada mulut penceramah. Kita akan jumpa buku kisah ini disebutkan dalam tulisan-tulisan yang picisan di Facebook dan sebagainya. Dan orang akan sebarkan kisah ini kerana menarik. Tapi orang tidak menilai soal ilmiah tu. Dan bila kita tegur, dia akan sebut macam mana ini alasan biasalah. Salahkah kami menyampaikan cerita tersebut agar memberikan manfaat? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Luqman, kalau boleh saya tanya Ustaz okey ke saya cerita benda baik tentang Ustaz, tapi Ustaz tak buat pun benda tu sebenarnya? Saya cerita Ustaz ini pernah dipukul oleh orang, tapi Ustaz ni berikan kemaafan, akhirnya orang tu jadi sahabat baik Ustaz. Ustaz okey ke Ustaz saya cerita macam tu? Tak boleh Ustaz. Kita pun rasa kenapa melampau sangat? Sedangkan kita tahulah kita siapa kan, kita tahulah kita bukan macam tu. Jadi cerita berlebihan tentang kita pun kita tak suka. Sedangkan siapa kita? Dan Ustaz Luqman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap hari kita menantikan maklumat sahih tentang data COVID. Kalau KKM tipu kita, marah tak kita? Kalau KKM tipu pasal data COVID, kita akan marah. Kalau menteri-menteri buat satu fakta yang menipu kita, kita akan marah tak? Kita akan marah. Kalau ketua JKK taman kita ni cerita benda palsu, kita pun akan marah. Padahal cerita itu tidak melibatkan agama pun. Data COVID ni tak melibatkan agama pun. Tapi kalau orang tipu kita berkaitan dengan benda-benda keduniaan pun kita marah, takkanlah kita nak membiarkan benda yang berkait dengan Nabi SAW dicemari begitu sahaja. Jadi sebagaimana bersungguhnya kita untuk mendapat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara, maka begitulah kita inginkan maklumat yang betul tentang siratul Nabi SAW. Dan sudah tiba masanya untuk kita menyatakan kepada pembawa-pembawa cerita yang sensasi ini, setiap kali mereka menyampaikan maklumat, kita mintakan di mana sumber untuk kami mengesahkan kisah itu betul ataupun tidak betul. Wallahualam.
Dengan itu saya berhenti di sini. Saya silakan kepada rakan sahabat baik saya Ustaz Luqman untuk menyambung pula kisah berkaitan dengan fitnah terhadap isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi yang sangat saya hormati, sanjungi, kagumi. Saya sangat rasa bertuah menerima peluang yang diberikan oleh Ustaz Zulkhairi untuk bersama-sama dalam saya kira satu kempen, satu usaha yang sangat baik untuk masyarakat, menyedarkan masyarakat berkenaan dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW hendaklah diasaskan dengan landasan yang betul. Begitu juga seterusnya tidak dilupakan pada sahabat-sahabat yang turut sama dalam boleh kata diskusi. Apabila sebut diskusi ni ada orang kata banyak arah input itu, bukan dari saya seorang, bukan daripada Ustaz Zulkhairi seorang, daripada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin boleh dikomen di bawah. Saya masalah tak cakap lah, mungkin Ustaz Zulkhairi boleh ambil nanti. Baik, dalam masa 20 minit juga insya-Allah untuk melengkapkan lagi, untuk menambahkan lagi semangat kita dalam menuntut ilmu ini, saya akan sentuh berkenaan dengan hadis ataupun riwayat palsu berkaitan dengan Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW. Cuma sebagai asas awal, tuan-tuan rahmati Allah, ini untuk ke depan dan nanti. Saya kira lebih khusus berkenaan dengan isteri Nabi, para isteri Nabi SAW, dia ada dua. Pertama, hadis-hadis ataupun riwayat palsu. Itu satu yang kita akan tumpukan hari ini. Cuma saya nak ingatkan untuk insya-Allah mudah-mudahan melengkapi pengajian atau perjalanan kita selepas ini yang lebih banyak dan saya kira lebih mustahak untuk kita berikan perhatian selepas pada ini, khusus berkaitan dengan para ummul mukminin, ialah berkaitan dengan syubhat. Syubhat iaitu salah faham, kekeliruan tentang Ummul Mukminin. Ini lebih banyak, saya kira secara bandingan tak ada data lagi. Saya dah agak-agak saja banding dengan hadis-hadis palsu. Dan itu lebih mustahak sebab apa? Sebab dia melibatkan maruah si Nabi, dia melibatkan maruah rumah tangga Nabi SAW itu sendiri, dan dia sangat kritikal sebab syubhat ini dia beza dengan hadis-hadis palsu ni. Dia biasanya berdasarkan dengan hadis-hadis sahih. Oh, ni hadis Bukhari, hadis Muslim. Tapi dia putar belik. Cara faham itu. Contoh, saya ada berkongsi lebih awal sebelum ni. Contoh hadis-hadis berkenaan dengan cemburunya Sayyidatina Aisyah. Banyak tuan-tuan rahmat Allah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidatina Aisyah cemburu itu ini digunakan oleh musuh agama dari dua tiga belah pihak, Syiahnya ada, orientalisnya ada, membuktikan bahawa Aisyah ni, Sayyidatina Aisyah ni seorang isteri yang biadab. Ini syubhat. Dan kita atau masyarakat yang baru pertama kali hanya tahu berkenaan dengan syubhat ini, baru tahu ini hadis cemburunya Sayyidatina Aisyah. Macam mana betul ya? Ini kita untuk lepas pada ini. Saya nak melengkapkan perbincangan. Kembali kepada kita punya tujuan asas dan ini matlamat kempen yang dibawa Ustaz Zulkhairi. Saya sebut sangat bertuah untuk tumpang sekali. Mudah-mudahan ada kebaikan sedikit sebanyak. Kita nak cerita tentang hadis-hadis palsu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jam pukul 7 tadi saya masih buat susunan, setakat yang ada ni ada 5 riwayat palsu berkaitan dengan isteri Nabi SAW. Setakat ini banyak lagi dan mungkin boleh jadi. Dalam masa yang terhad ini saya ingat nak tumpu pada 1 ataupun 2 riwayat sahaja. Yang mana riwayat ini saya teringat sebab semasa saya menyiapkan satu buku saya sebelum ni, buku Asam Garam, ada seorang sahabat berkongsi. Ini cerita tentang Ummuna Sayyidatina Khadijah. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz masukkan cerita ni. Dia pun kongsi ni dalam WhatsApp ataupun dia pun kongsi. Saya kata, ya Allah, kata, saya tu baru pertama kali tahu kisah tu wujud. Dan tak kira sahih tak, kisah tu wujud pertama kali. Rupanya ada orang buat kisah ni. Jadi saya bacakan kisah ini tuan-tuan rahmati Allah. Lepas ni kita cuba buat kupasan sebagaimana Ustaz Zulkhairi buat secara mungkin lebih ringkas tuan-tuan rahmati Allah. Baik, boleh bersedia tuan-tuan. Ada 2 riwayat, kita akan baca dua-dua sekali sebab dia saling melengkapi. Walaupun riwayat palsu, kita baca dua-dua untuk melengkapi, untuk kita jawab sekaligus sekali tuan-tuan. Diriwayatkan ketika Sayyidatina Khadijah
sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah kalau aku sebagai isterimu belum berbakti kepadamu. Rasulullah pun jawab, jauh daripada itu ya Khadijah, engkau telah mendukung Islam sepenuhnya. Kemudian detik-detik saat Sayyidina Khadijah ajal semakin dekat, dia pun memanggil Fatimah dan berbisik, Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang ku takutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri agar dia berikan serbannya yang biasa dipakai untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah mempersiapkan tempatmu di syurga. Sayyidina Khadijah pun menghembuskan nafas terakhir di pangkuan isteri tercinta sekian-sekian. Melihat air mata turun, air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, ikut menangis pula semua orang yang ada di situ. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, untuk siapakah kain kafan ini wahai Jibril? Lalu dijawab oleh Jibril, kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali dan untuk Hasan. Kemudian Jibril berhenti dan menangis. Jibril menangis, tuan-tuan. Rasulullah SAW pun bertanya, kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu ini, yang Hussein, tidak memiliki kafan. Kerana dia akan dibantai dan dibunuh tanpa kafan dan tanpa dimandikan. Rasulullah SAW berkata dekat di jasad Khadijah, wahai Khadijah, isteriku sayang, demi Allah aku takkan pernah mendapatkan isteri sepertimu. Pengabdianmu kepada agama dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Adalah 2-3 ni semua rintihan Nabi SAW. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ini tak sempat saya nak terjemahkan. Yang ni riwayat kedua ni bukan yang diberikan bersama oleh sahabat saya dalam WhatsApp itu, tapi apabila saya buat carian jumpa, nak cari sumber ni, sebagaimana Ustaz Zuhairi sebut, kita mula-mula sekali datangnya cerita, kita nak jejak mana mula-mula sekali punca muara satu kisah itu, dan kita secara tanggungjawab ilmiahnya, kalau kisah itu kisah sirah, paling kurang akan ada dalam kutub sirah yang sebagaimana Ustaz Zuhairi sebut, dan nak sedap lagi nak bagi dalam dalam kitab-kitab hadis. Itu kita memang tu ditrain, dilatih. Dan itu sepatutnya ini bukan prinsip orang kata ahli ilmu, ustaz-ustaz saja. Semua orang beriman, orang Islam, cintakan Nabi apatah lagi, itu prinsip dia. Dan itu sekarang diajar pun. Tak pasti, jangan kongsi. Itu prinsip sepanjang zaman. Kita orang Islam yang lebih dulu mempelopori prinsip ini. Satu benda, berita sampai pada kita kena pastikan. Saya tadi baru terkena satu berita palsu. Nanti kalau tuan-tuan ingat saya ceritakan nanti. Baik. Lalu saya buat pencarian, jumpa yang boleh saya nak katakan mungkinlah asal kepada riwayat yang kita baru baca tadi. Saya tak sempat terjemah, saya bacakan, saya terjemah sekali langsung. Dia katakan awalnya bahawa Sayyidina Khadijah wafat pada 10 Ramadan. Pada 10 Ramadan. Fi Sya'bi Abi Talib, di perkampungan di rumah Abu Talib. Kemudian dikebumikan di perkuburan Hajun. Ini ada tuan-tuan rahmatullah. Sebelum dia wafat, meninggal dunia, Sayyidina Khadijah telah berwasiat pada Nabi SAW. Tinggal pesanan atau kata-kata terakhir. Asmi' wasayaya ya Nabi, wahai Muhammad, dengarlah wasiatku. Dia kata, pertama, inni qasiratun fi haqqika fa'fini ya Rasulullah. Wahai abang, saya ni kurang berkhidmat, tak cukup khidmat dengan ampunkanlah saya. Ini wasiat. Cuba tuan-tuan rahmatullah bandingkan dengan riwayat pertama yang kita baca tadi. Pertama tadi tak ada sebut riwayat, tak ada sebut wasiat. Riwayat kedua sebut Sayyidina Khadijah sendiri sebut kepada Nabi ini kata-kata dia. Pertama yang dipesan tadi, saya kurang sangat berkhidmat dengan Rasulullah, tak pakai stocking di kasut, di kaki, contoh Rasulullah. Ampunkanlah saya. Maka Nabi pun jawab, dan jawapannya sama sebagaimana yang pertama, tak, engkau dah buat yang terbaik, sekian. Baik. Yang kedua, wasiat yang kedua, ausika bihadhihi. Saya pesan, saya titip awak berkenaan dengan orang ini. Lalu ditunjukkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah, saya wasiat jaga betul-betul Fatimah ni.
Antara yang disebut dia seorang nanti jadi yatim di pulau ke, jangan sakiti dia, jangan biarkan Nisa'ul Quraisy menyakiti dia, jangan pukul muka dia, jangan herdik di mukanya, jangan tunjukkan benda-benda yang dia tak suka. Ini pesan Nabi SAW, pesan Sayyidina Khadijah kepada Nabi SAW. Yang ketiga, dipesan, wahai Rasulullah, inni khaifatun minal qabr. Ya Allah, wahai Rasulullah, saya takut dengan ujian kubur. Jadi saya naklah kalau boleh hadiahkan, jadikan rida, apa serban ataupun ni rida engkau untuk jadikan kain kafanku. Dan kain kafan hina nuzul wahyi. Kain kafan yang kau pakai ni, kain serban yang kau pakai ketika setiap kali turunnya wahyu, nak jadikan kain kafan. Lepas tu meninggalnya Khadijah, turunnya malaikat bawa kafan sebagaimana cerita-cerita tadi. Dua riwayat ini kita gabung, tuan-tuan rahmat Allah, dan dia merujuk kepada, keandainya betul, kepada satu peristiwa, satu babak yang sama, iaitu ketika kematian Sayyidatina Khadijah. Baik, tuan-tuan rahmat Allah. Jelas ya apa cerita dia. Sekarang ni kita nak tengok betul tak cerita ni. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setakat kajian, pencarian, kajian macam hebat sangat. Pencarian saya, apabila tengok dua riwayat ini, kalau tak silap saya, rumusan saya ni, saya katakan bahawa riwayat pertama yang saya bacakan tadi ialah riwayat palsu kepada riwayat yang kedua yang kita baca tadi. Faham tuan-tuan rahmatullah? Sebab yang saya jumpa asal atau punca dia riwayat yang kedua ni. Riwayat yang satu ni dia Melayu saja. Duk cari tak jumpa. Ada jumpa yang berkenaan kafan, 5 kafan tu ada jumpa. Dia tapi tak ada kaitan sangat. Dia mungkin masuk situ. Tapi perincian tu dia ada. Tapi sumber yang dapat trace ialah riwayat yang kedua ni, iaitu Sayyidatina Khadijah berwasiat kepada Nabi SAW. Cuma tuan-tuan kalau ingat balik dengan riwayat pertama saya baca tadi, dia ada tokok tambah kepada riwayat yang kedua itu. Ada berkaitan Khadijah, ada berkaitan dengan apa Jibril bawakan kafan. Itu saya kata riwayat pertama kita baca itu ialah riwayat palsu kepada riwayat yang kedua. Mana tuan-tuan rahmat Allah, begini, kalaulah agama ini boleh sedap-sedap sebut saja, ulama sebut sebagaimana yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani, ikut sedap sebut, dia akan berlaku tokok tambah. Lain-lain kali boleh buat satu drama. Tokok tambah. Jadi itu rumusan saya. Baik, saya katakan yang riwayat yang kedua ni ada sumber, bukan maksud kata sumber tu ada dalam kitab hadis ke, ada dalam kitab sirah. Tak ada tuan-tuan. Tapi dapat trace lah, dia ada dalam satu kitab yang diterbitkan. Ini ada dalam ni sebagaimana penulisnya Muhammad Mahdi Al-Hairi dalam kitab Syajatul Tuba. Dan ditulis pula situ memang berkenaan dengan Nabi SAW. Memang ditulis tanpa sanad, tanpa perawi siapa sumber asalnya. Dan lepas tu memang diketahui bahawa penulis ni memang orang Syiah, tuan-tuan rahmat-Allah. Ya tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh ikut setakat ni ya. Ustaz Zulkhair boleh ikut mudah-mudahan. Ada orang tambah Fidali tentang kafan tu memang selalu kita dengar. Kalau saya pula pertama kali dengar daripada perkongsian sahabat tu lah, dan suruh masukkan dalam buku Allah. Tapi cuma kita baca sekali lalu Allah tak boleh nak terima. Baik, kita tengok tuan-tuan rahmat Allah. Saya nak kupas sedikit berdasarkan cara Ustaz Zulkhairi. Secara asas dia, apabila kita mendengar satu kisah daripada Nabi tentang Nabi SAW, kita kena skeptikal. Maksud kita orang Islam memang dia skeptikal. Dia bukan mudah-mudah tolak, tapi tidak mudah-mudah percaya. Kita diajar untuk menilai satu riwayat itu, satu kisah itu, dan kita boleh amal dalam kehidupan. Dari dua sudut tuan-tuan. Pertama, dari segi sumbernya ataupun kajian sanad. Kawan ni periwayat ni, perawi ni betul ke sampai. Ni kajian sanad. Jadi kita akan tengok dua-dua tu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut, kalau hadirnya cerita dari sudut matan, dari segi sudut atau kandungan itu. Paling kurang kita kat sini penggunaan logik kita, penggunaan intelektual kita. Logik tak kisah ini? Betul. Andai katalah lepas kesaringan yang pertama, dari segi sanad itu, dari segi sumber tu betul ada dalam kitab sirah sekali ada. Ada. Paling kurang ada diriwayatkan berkenaan dengan apa sahih ke,
maudhu' palsu ke, kita tak mampu untuk nak kenal pasti. Tapi kita ada saringan yang kedua, iaitu kita sini boleh nilai dari segi intelektualnya, logik macam tak logik ya kisah ni berdasarkan ilmu, bukan tak logik ikut perasaan. Nanti saya kongsikan juga kisah pengalaman saya apabila orang mempertikaikan hadis atau kisah Nabi SAW semata-mata berdasarkan logik. Saya awal saya sebut hadis ni riwayat Al-Bukhari, dia boleh petikai. Dia kata, Ustaz, betul sahih ke hadis tu? Riwayat Bukhari ni. Bukan Bukhari, memang Bukhari, Sahih Bukhari, bukan dalam Adabul Mufrad atau kitab-kitab Bukhari yang lain. Sahih Bukhari. Ustaz, sahih ke kisah ni? Macam tak logik ya. Oh, dia guna akal. Dia tak kira abaikan sanad itu. Itu cerita lain, tuan-tuan. Baik. Kembali pada kisah tadi, kewafatan Sayyidah Khadijah, kita rumuskan tadi apa dia, yang dia nak wafat, wasiat-wasiat sampai pada Nabi ataupun yang lain tadi, diminta dengan Nabi rida atau serban Nabi, Nabi kain Nabi SAW, pesan pula tentang Fatimah, ada pula turun pula Jibril dengan bawa 5 kain kafan untuk baginda, untuk Khadijah, untuk Fatimah, untuk Hasan, dan untuk Husain tak termasuk. Itu tuan-tuan asas dia. Dari segi sanad, tuan-tuan rahmatullah, kecuali daripada kitab yang tadi, Syajaratul Tuba, tak ada tuan-tuan rahmatullah. Dalam kitab itu pun hanya sebut kisah sahaja. Tak ada riwayat kita nak cerita, nak tentu sampai tu daripada sahabat yang menceritakan, tak ada langsung. Mana kata, dalam kitab hadis apatah lagi memang tak ada, dalam kitab sirah pun tak ada. Jadi, kalau kita berpada dengan fakta ini, saringan ini, kisah ini dah tertolak dah. Tak kira lah kisah itu begitu romantis. Ada orang tahu Zul terus ingat tentang kisah Ahlul Kisah, ya, ada kaitan dengan Ahlul Kisah, kisah-kisah kan, Nabi 5 orang itu juga ni, itu kita bincangkan tempat lain, sama juga tuan-tuan. Dia mari dari sumber yang sama. Dengan saringan yang pertama, dengan kita menilai sanad, menilai sumber, tak jumpa sumber dalam kitab sirah, apatah lagi dalam kitab hadis, langsung dah boleh tolak dah. Selesai kat situ dah, nak bincang logik dah tak perlu, tak apa dah. Tak apa. Andai katalah kita kata ada sumbernya, cuma kita tak tahu sanad tu ada disebut di reka-reka, kita tak tahu betul sahih ke tidak, atau sanad ni terputus atau sanad ni boleh sampai kita masuk pada saringan yang kedua. Tuan-tuan, kita ingat saya sebut beberapa perkara. Kita tengok apabila kita tengok dari sudut kandungan ataupun matan kisah ini, terus kalau kita ni apabila sebut kita pencinta Nabi SAW, kita patutnya paling kurang ada sensitiviti, tahap sensitiviti tertentu. Sebab kita baca sirah Nabi, tak kenal maka tak cinta. Tak bohong kalau kita sekadar mencintai Nabi SAW, tapi kita tak kenal yang benda-benda asas pengetahuan tentang Nabi SAW. Saya kira cukup kalau kita tahu benda asas tentang sirah kehidupan Nabi SAW, kita dah boleh tolak kisah ini. Baik. Kita tengok pada yang pertama. Kisah berkenaan Sayyidatina Khadijah wafat. Jadi sepakat, cuma tak dapat ditentukan, sepakat bahawa Sayyidatina Khadijah wafat ketika Nabi di Mekah lagi, sebelum Nabi berhijrah. Nabi di Mekah lagi. Ketika itu, tuan-tuan rahmatullah, saya baru buat susunan, buat timeline, tak sempat tunjukkan. Ketika itu, tuan-tuan rahmatullah, Fatimah belum berkahwin lagi. Sebab kita tahu bahawa Sayyidatina Fatimah berkahwin, Nabi nikahkan dengan Sayyidatina Fatimah di mana? Di Madinah. Di Madinah, tahun kedua hijrah. Tahun ketiga hijrah, lahirnya Sayyidina Hasan. Tahun keempat hijrah, lahirnya Sayyidina Husain. Jadi kisah atau fakta Sayyidatina Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali di Madinah selepas Nabi hijrah. Sayyidatina Khadijah wafat sebelum Nabi berhijrah, ketika Nabi masih lagi di Mekah. Jadi kok mana datangnya kata-kata Hasan Husain, nama semua dah disebut oleh neneknya Sayyidatina Khadijah. Ini tuan-tuan, itu dah tidak logik tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan tarikh wafat Khadijah pula, perbincangannya panjang. Bila dia meninggal tahun ke-10, antara riwayat yang disebut. Berkenaan dengan bulan, perbincangan je khilaf. Ni memang ada riwayat sebut tentang dia dikatakan meninggal pada bulan Ramadan. Setakat itu saja dalam kitab tabaqat sahabat. Tapi yang riwayat kedua tadi sebut meninggal pada 10 Ramadan. Tu entah tak datang dari mana. Sekali lagi minta maaf tuan-tuan, dia ada gangguan. Terjatuh tripod. Baik.
Itu pertama, selesai. Dari sudut kita tengok timeline, garis masa itu dah memang tak logik. Sayyidina Khadijah wafat di Mekah, Sayyidina Fatimah baru kahwin di Madinah. Tuan-tuan rahmati Allah. Tentang umurnya nanti itu perincian, saya takut tuan-tuan mungkin tak boleh nak ni. Sayyidina Fatimah ketika Khadijah wafat umur dia berapa, masa dikahwin umur dia berapa, ada semua tuan-tuan rahmati Allah. Itu pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Sayyidina Khadijah minta kain serban yang Nabi pakai ketika tiap kali turunnya wahyu. Ini tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tahu tentang bagaimana realiti Nabi terima wahyu, kita akan dapat tolak. Sebab turunnya wahyu Nabi SAW dalam pelbagai keadaan. Tidak kira masa. Kadang Nabi tak boleh nak teka, tak boleh nak expect turun wahyu. Kadang-kadang Nabi tengah naik unta turun wahyu. Nabi tengah bercakap sahabat turun wahyu. Bahkan Nabi bersama isteri pun turun wahyu. Tak ni. Nabi tak tentu. Bagaimana Nabi nak sedia pakai serban Allah, ini tak logik tuan-tuan rahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, untuk poin yang kedua ini berkenaan dengan barang-barang peribadi Nabi SAW ini, masya-Allah, ulama kita kumpul. Orang Nabi dia ada orang kata habit, Nabi beri nama kepada barang peribadi Nabi ni, baju Nabi, tongkat Nabi, semua ada. Tapi tak ada pun, kalau kita kaji tengok dalam, tak ada pun serban yang diketahui oleh ulama ni serban khusus Nabi pakai untuk terima wahyu. Tak ada, tuan-tuan rahmati Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, ini yang dahsyat sekali. Iaitu bukan kesan dia. Apabila kita ni mudah terima satu riwayat, satu kisah tentang Nabi SAW, biasa atas dasar emosi, sebagaimana Ustaz Zakhairi sebut itu sebelum pada ini, kita mudah terima, ini cantik, ini masuk, ini logik dengan Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama, kita membuat satu jenayah untuk Nabi, bukan dari sudut ilmiah. Jenayah dari sudut kita memberi sangka buruk kepada Nabi SAW, sangka buruk kepada isteri Nabi, kepada ahli keluarga Nabi SAW, tanpa kita sedari. Apabila kita kata tadi, kita terima riwayat Khadijah tadi pesan pada Fatimah itu, ini tuan-tuan, dia apa tuan-tuan? Dia membawa kita sangka buruk kepada isteri Nabi Khadijah, betapa pilih kasihnya Sayyidina Khadijah. Sebab ketika itu bukannya Fatimah seorang yang ada. Kita kena ingat anak Nabi SAW pada sebelum pada Fatimah itu ada berapa orang ni? Kakaknya ada 3 paling kurang. Sayyidina Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kalau kita nak andaikan peristiwa itu berlaku di Mekah, tuan-tuan rahmati Allah, di Mekah, berlaku pula ketika Sayyidina Khadijah wafat sekitar 10 kenabian, 3 tahun lebih kurang sebelum Nabi berhijrah itu, paling kurang akan ada di rumah Nabi ketika itu bersama yang Fatimah ialah kakak dia, Ummul Kulthum. Ummul Kulthum masa itu tak berkahwin, dia diceraikan oleh anak Abu Lahab, Utbah ataupun Utaibah. Sementara kakaknya atas lagi, ni Ruqayyah, Sayyidina Uthman ambil dan bawa berhijrah bersama. Kan? Jadi di rumah Nabi ketika itu ada 2 orang anak perempuan, Sayyidina Fatimah dan Sayyidatina Ummul Kulthum. Dua-dua orang ni beza dia setahun. Masa tu ketika mak dia meninggal dunia, kalau lebih kurang umur dia Fatimah 15 tahun, Ummul Kulthum umur 16 tahun. Ada 2 orang, tuan-tuan rahmati Allah. Tiba apabila mak dia meninggal, sudah tentu seketika data sangka baiknya semuanya anak dia ada. Tiba boleh si mak tu hanya berbisik kepada anak dia seorang saja. Allah Akbar. Tiba boleh pula dia pesan kepada suaminya Rasulullah SAW, jaga anak ni seorang saja. Ini tengok dalam masa yang sama kita telah memburukkan Nabi SAW. Baik, ada pembantu untuk susun balik. Jatuh tripod tadi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh Nabi dah. Boleh dapat ikut perbincangan saya
perkongsian setakat ini, tuan-tuan rahmati Allah. Cuma tuan-tuan rahmati, saya nak berhenti yang ni ke situ, dan ni bukan nak orang kata nak melengkapkan yang Ustaz Zulkhairi sebut, memang ada lengkap. Mungkin kata nak tambah nilai tambah, tuan-tuan rahmati Allah. Kebetulan bahannya ada. Apabila Ustaz Zulkhairi sebut tentang jiran Nabi SAW di sini, kebetulannya saya sedang buat satu projek buku. Kebetulan saya buat ada, Allah bagi kemudahan, untuk beri tumpuan kepada kedudukan geografi rumah Nabi dan kedudukan Madinah. Kat situ kita akan boleh nampak. Apabila Ustaz Zulkhairi tanya tadi rumah Sayyidina Aisyah, rumah Nabi duduk kat mana, ini gambaran yang saya dah lakarkan untuk buku saya. Nampak tak? Nak bagi bayangan kalau boleh nampak. Ini nak kata satu, kalau saya sendiri benda baru, satu benda yang baru, bahawa kajian tentang Nabi SAW, tentang para sahabat Nabi SAW sangat banyak, sangat teliti, cuma tak sampai kepada kita. Bahkan ada kitab tentang Al-Buyut Haul Masjid Nabi, rumah-rumah di sekitar Masjid Nabi SAW. Dia bukanlah kita kata susunan ni betul-betul ikut teruk sebagaimana realiti, tapi dia takribi, dekat-dekat saja. Yang confirmnya arah rumah sahabat Nabi tu dengan masjid itu tepat. Sebab riwayat sebut rumah sahabat ni di sebelah kanan masjid, rumah sahabat ni sebelah kiri, rumah sahabat ni sebelah kiblat. Jadi kita akan nampak, tuan-tuan rahmati Allah, memang rumah isteri Nabi duduk sebelah kiri Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan situ ada rumah Abu Bakar, rumah ni. Asalnya saya nak cari khawkhah, rumah Sayyidina Abu Bakar. Apabila di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh tutup semua pintu masuk khas masuk ke masjid kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar. Situ pencarian dia. Lalu cari-cari rupanya Sayyidina Abu Bakar paling kurang ada 3 buah rumah. 3 buah rumah. Betul-betul pertama khawkhah dia, rumah eksklusif dia yang betul-betul tempel dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ada rumah besar dia di luar dekat dengan rumah Nabi, rumah isteri Nabi, dan kemudian dia ada rumah jauh dengan isteri dia atau binti Kharijah di Sunuh atau betul. Jadi tuan-tuan Allah, kalau Ustaz Zulkhairi sebut tadi Nabi ada jiran Yahudi ke tak, atas kemungkinan saya kata ada. Tapi bukan dekat-dekat ni. Bukan dekat-dekat, dia betul jauh. Dan memang apabila kita kata Yahudi ni, dia ada secara bertumpuknya, dia ada tempat penempatan tersendiri, Bani Qainuqa, Nadir, Quraidah. Tapi tidak dinafikan bahawa dalam kalangan kabilah ataupun perkampungan Bani-Bani di Madinah itu ada juga Yahudi yang duduk sekali. Paling kurang pun dia ada orang Arab yang menjadi orang Yahudi. Memang ada. Sebab apabila kita baca Piagam Madinah, Nabi sebut persamaan Yahudi Bani Malik bin Najjar, Yahudi Bani Salim bin Auf. Kejut saya dengar, ada juga Yahudi dalam kalangan orang Arab itu, selain daripada Qainuqa, Quraidah ataupun Nadir. Jadi kita akui benda itu. Ini lakaran yang pertama. Lakaran yang kedua, tak tahu ada kaitan tak, baru teringat. Gambaran tentang keadaan atau kedudukan atau geografi Madinah ketika hayat Nabi SAW. Tuan-tuan mungkin tak nampak, ambil bayangan sahaja. Di tengah ini ialah Masjidin Nabi SAW. Tuan-tuan kalau boleh nampak lah, ada bulat-bulat bertumpuk-tumpuk itu saya kenal pasti sebagai perkampungan para sahabat Ansar, Aus dan Khazraj ketika itu. Ada Bani Harithah, ada Bani Abdul Ashhal. Ini semua ada kaitan. Apabila kita belajar sirah nanti, dia baru kita akan nampak, tuan-tuan. Kita gabung sekali dengan fakta geografi dia. Menariknya, tuan-tuan rahmat Allah, dan Bani Nadir, Qainuqa duduk di belakang ni, duduk di bawah ni. Cuma saya alang-alang sebut ini, saya nak sebut berkenaan dengan fakta Muharram yang alang dekat ini, iaitu berkenaan dengan nasyid Tala'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada', kan? Kita duduk nyanyi, seronok, saya pun duduk sedap itu. Saya nak kata ni, tuan-tuan rahmatullah, bukannya saya ni baru tahu lama dah, baru tahu je pun. Baru sedap Allah. Ni tuan-tuan rahmatullah, antara kebaikan, tuan-tuan, saya galakkan untuk menulis, kita akan lebih tertumpu, tuan-tuan rahmatullah. Baru perasan, padahal benda ni ulama dah bincang lama dah. Betul tak faktanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimah sampai ke Madinah, Nabi disambut oleh warga Madinah Yathrib ketika itu dengan alunan nasyid Tala'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada'. Itu dia ni.
kalau apabila berdasarkan gambaran ini, kita tengok ya Allah tadi dari segi matan, dari segi kandungan fakta itu tak logik tuan-tuan rahmati Allah. Tak logik. Nabi tak logik. Mana apa syair tala'al badru alaina min saniyatil wada itu dialunkan sebagai menyambut kedatangan Nabi ke Madinah dari Mekah, itu tidak logik. Dan ini ulama dah jelaskan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sampai ke Madinah dari arah ni tuan-tuan, dari arah bawah ni, kata Ali dia daripada atas. Nabi sampai dulu di Quba, Nabi duduk dulu di perkampungan Bani Salim, perkampungan Bani Amr bin Auf. Nabi duduk lalu bina masjid Quba. Kemudian beberapa hari lepas tu hari Jumaat, Nabi mula bertolak singgah sekejap di Bani Salim bin Auf. Kat situ berlaku Nabi solat Jumaat yang pertama, lalu ada masjid Jumaat. Kemudian baru Nabi SAW, Nabi kata Nabi nak gerak, Nabi nak duduk di perkampungan Bani Malik bin Najjar. Ini perkampungan saudara-saudara Nabi sebelah nenek Nabi SAW. Barulah bergerak. Dan riwayat sebut disambut. Memang betul. Kedatangan Nabi SAW disambut oleh para sahabat, warga Yathrib ketika itu, kanak-kanak perempuan memang sambut. Tapi adakah dengan alunan itu, dengan al-tala' al-badrun? Saya kata tidak. Sebab Saniyatul Wada' duduk atas ni. Saniyatul Wada' duduk di atas ni. Saniyatul Wada' ialah kawasan di antara dua bukit, Bukit Rayah dan Bukit Silak. Di sebelah atas ni. Jadi sangat tidak logik. Nabi datang dari sini, tiba mari kita sambut menyanyi. Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama di atas kita, min Saniyatul Wada', dari arah Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' duduk sebelah sana. Memang tidak logik. Jadi tuan-tuan Allah, saya nak kata untuk kita nak nyanyikan apa Muharram tu dengan Tala'al badru alaina min saniyatil sekadar hiburan, bolehlah. Tapi dengan kita kata Nabi, kita percaya Nabi datang disambut dengan satu wada' itu, ini tidak logik. Tinggal lagi sabit ke tidak lagu itu. Ini perbincangan lain yang pula sebagian ulama menyebutkan bahawa memang berlaku sambutan yang lain pula dinyanyikan lagu itu, iaitu ketika Nabi SAW baru balik daripada Tabuk ataupun baru balik daripada Khaybar. Memang daripada arah sini disambut oleh warga Madinah atas kemenangan ini baru dinyanyikan. Tapi bukan ketika hijrah, mula-mula hijrah. Tuan-tuan rahmati Allah, saya ingat panjanglah saya cerita. Boleh Ustaz, saya serahkan balik kepada Ustaz Zulkhairi. Minta maaf atas segala kekurangan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Zulkhairi, sangat seronok terlibat sama dalam program Ustaz ni yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz Luqman ya. Dalam kajian tentang nasyid Tala'al badru alaina ni Ustaz, saya dah baca lama dah ya. Tapi saya tak tahu Ustaz boleh buat kajian tu berdasarkan peta tadi. Jadi sebab selama ni dalam keadaan buku yang pertama dahulu saya ada sebut, saya tolak cerita tersebut. Tapi kemudiannya ada ustaz yang menyatakan tak apalah, dia bukannya satu cerita yang melibatkan akidah pun ya. Dan dia bukanlah satu cerita yang nak kata tak betul pun, apa bukti nak kata tak betul. Baik, tapi bila ustaz buktikan melalui peta, masya-Allah, ini satu benda yang sangat menarik. Dan begitulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa benda pun kita kena padankan dengan kualiti ilmu. Contoh, apabila kita membahaskan tentang suratul Hujurat, kita akan tengok terjemahan bagi suratul Hujurat ialah kamar-kamar ataupun bilik-bilik. Tapi bila kita tengok dalam kutubut tafsir, berapa banyak kitab tafsir yang saya tengok, semuanya menterjemahkan sebagai ataupun semuanya mentafsirkan sebagai buyuti azwajin Nabi SAW, rumah-rumah. Jadi Al-Hujurat lebih tepat diterjemahkan sebagai rumah-rumah, bukannya bilik-bilik. Sebab orang memanggil Nabi itu di luar rumah, bukannya di luar bilik. Jadi ini satu benda yang perlu kita kaji dengan baiklah. Boleh saya ada tambah Ustaz? Ya, silakan. Kebetulan ada bahan Ustaz. Ustaz sebut Al-Hujurat itu, sebab paksa buat lakaran ni nak siapkan buku tu kan. Okey Ustaz, silakan. Apa ulama bezakan apa maksud hujurat tadi. Kita biar sebagai Ustaz sebut, kita salah faham. Kita kata hujurat tu bilik-bilik kamar-kamar kan. Rupanya
beza hujur dengan bait itu. Hujurat itu lebih besar daripada bait. Hujurat itu bermaksud compound, kawasan rumah. Bait itu ialah rumah yang ditutupi dia oleh dinding kiri kanan depan belakang ada atap. Hujurat tu pula ialah compound dia. Sebab dia ada lakaran yang saya buat di sini, kalau boleh tengok. Bahagian rumah isteri Nabi semua dia ada paling kurang dalam bentuk begini. Dia ada laman dia. Dan satu kompleks, satu compound ini ialah hujurat. Adapun yang kita kata inilah bait. Dan rumah Nabi sebenarnya ada 2 tingkat, dia ada loteng lagi. Ini yang kita tahulah. Dia ada satu dan ada pintu yang sambung dengan terus dengan Masjid Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Ini akan memahamkan kita tentang hadis yang meminta kaum wanita solat di dalam rumah, yang mana Nabi sebut solat di sini lebih baik pada di sini, solat di sini lebih baik pada sini, yang mana kita tengok hadis Nabi tu agak pelik. Macam mana kita nak terjemah perkataan-perkataan yang Nabi sebutkan itu. Jadi terima kasih Ustaz, ini satu maklumat yang sangat bagi saya sangat baik. Saya sangat hargai, jazakumullah khairah Ustaz ya. Rupanya memang Ustaz Luqman pandai melukis, masya-Allah. Okey, kita akan lihat beberapa soalan yang ada Ustaz. Yang ni saya respon dulu, nanti ada beberapa soalan untuk Ustaz di bahagian bawah ya. Abang Fairuz, jazakumullah khairan. Baik, bagaimana kami sebagai masyarakat awam mahu berinteraksi dengan kisah-kisah sebegini yang barangkali masih diceritakan sebagai penceramah dan agar tidak dianggap sebagai tidak beradab ya. Saya melihat begini, sebenarnya kita diberikan satu anugerah yang besar oleh Allah Azza wa Jal, iaitu akal ataupun minda yang baik. Seingat saya semasa saya kecil dahulu, bermula sekolah rendah, meningkat ke sekolah menengah, saya terlalu minat dengan syiratun Nabi SAW dan rasanya kisah para Nabi ni dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan Jahannam tu saya dah khatam banyaklah buku-buku kecil lah Ustaz ya. Baik, dari situ kita dah timbul dah pelbagai persoalan, betul ke macam ni, betul ke macam ni, banyaklah keraguan timbul. Dan keraguan yang timbul, siri-siri keraguan yang timbul tu akhirnya ditumpahkan dengan kajian selepas kita tamat universiti. Baik. Jadi di sini pertamanya kita semua ada akal, Abang Fairuz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di situ kita boleh menilai. Dengar je cerita sekian-sekian, betul ke? Yang cerita Ustaz sebut Khadijah sakit, ada wasiat daripada Khadijah. Ada saya sebutkan dalam buku baru saya yang belum disiapkan. Yang mana Ummul Mukminin Khadijah disebut, kalaulah satu masa nanti Nabi SAW terdesak tak ada duit dan tak ada apa-apa dah, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku. Satu riwayat Melayu Wiyat menyatakan jadikan tulang belulang itu sebagai senjata. Riwayat kedua Melayu Wiyat menyatakan juallah tulang belulang ini. Jadi yang peliknya Ustaz, bagaimana perbualan antara Ummuna Khadijah dengan Nabi tu boleh diceritakan. Orang yang dengar perbualan tu Nabi dengan Khadijah. Ummuna Khadijah dah meninggal. Dia tak sempat cerita pada anak dia, wahai anakku, hari tu aku sembang dengan ayahmu sekian. Nabi pun tak cerita pada orang bahawa dia sembang begitu dengan isteri dia. Jadi siapa yang bawa cerita tu? Yang menariknya tak ada, kita takkan jumpa seorang pun sahabat Nabi yang meriwayatkan kisah tersebut. Dan sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi je tak ada, para ulama yang mu'tabar semuanya tak bawa cerita tu. Dari mana datangnya? Jadi ada lagi lah. Tapi ini disampaikan oleh seorang ustaz yang saya tengok. Jangan menuduh mana-mana ustaz ya. Ini sebagai gambar umum sahaja. Seorang ustaz yang menceritakan Nabi bila Khadijah Ummuna sakit, Nabi pegang kepala dia, kemudian Nabi sedih, Nabi letak balik kepala Ummuna dan Nabi keluar, Nabi menangis. Jadi macam mana diceritakan terlalu terperinci. Siap pegang kepala, letak balik, keluar menangis, Jibril datang, Nabi patah balik. Ini satu benda yang amat pelik ya. Jadi abang di sini satu, kita ada akal yang sejahtera. Dan yang keduanya, kita tidak perlu mempersoalkan ustaz secara kasar. Cuma kita boleh bertanya, ustaz, boleh tak saya tumpang tanya dari mana sumber ustaz bawa cerita ni supaya saya dapat jelaskan kepada orang lain. Dan biasanya ustaz yang tidak membuat kajian dia akan sebut apa yang ulama sebut ni terima je. Jangan tanya dalil. Itu jawapan yang paling selamat ya. Bersalahan dengan kehendak Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Baik, kemudiannya soalan daripada, sekejapnya. Ini penjelasan ustaz daripada sahabat kita.
Luqman ID yang Ustaz syarahkan tadi, Syajaratul Tuba. Okey, ini Ustaz daripada Datuk Fadilah. Pada Ustaz, silakan. Nabi menyayangi isteri yang mana ya Ustaz? Sebab banyak yang didengari Sayyidina Aisyah amat cemburu dengan isteri yang lain. Pernah diceritakan Sayyidina Aisyah pernah mengikuti belakang Nabi SAW untuk melihat ke rumah isteri Nabi yang mana Nabi akan tidur pada malam itu. Allah, betul ke tak percaya? Astaghfirullah. Apa soalan dia? Betul atau tidak? Baik. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu. Nabi menyayangi isteri mana? Okay, ada dua soalan. Pertama, Nabi menyayangi isteri yang mana? Satu. Baik. Yang kedua, betul tak kisah yang Sayyidina Aisyah sampai ikut Nabi SAW untuk melihat mana Nabi pergi rumah isteri Nabi yang mana? Dua persoalan ni. Terima kasih pada Puan ataupun Datuk yang bertanya. Pertama, kalau tanya berkenaan isteri mana yang Nabi paling sayang, pada era Nabi SAW berada di Madinah, memang ini diketahui oleh para sahabat Nabi SAW, isteri Nabi yang paling Nabi sayang adalah Sayyidina Aisyah. Tapi pada era Nabi SAW bermonogami, Nabi bermonogami selama 25 tahun. Kemudian meninggal Khadijah, barulah bermula era poligami. Sudah tentu yang Nabi paling sayangi ialah Khadijah. Dan kita tidak perlu untuk nak bandingkan mana satu yang lebih Nabi sayangi, itu tidak ni. Cuma cukup kita tahu Nabi sangat sayang pada Khadijah, dan dalam era poligami Nabi paling sayang Sayyidina Aisyah, paling sayang. Maksud kata bukannya tak sayang yang lain, dia paling sayang. Dan sayang Nabi SAW bukan atas dasar emosi. Saya buktikan dalam buku yang kedua saya, Asam Garam 2 ini, bagaimana sayang Nabi SAW merupakan satu isyarat atau petunjuk daripada wahyu. Panjanglah cerita dia. Nabi sayang Aisyah pun sebab atas petunjuk wahyu, dan Nabi sayang tu juga nanti isyarat kepada sumbangan yang sangat besar Sayyidina Aisyah buat untuk agama yang Nabi SAW bawa. Jadi bukan atas dasar kita tahu benda ini sebab untuk nak tolak syubhat. Kata Nabi ni, pilih kasih Nabi ni memang nakkan orang kata nak pucuk muda saja, nak ni sebab isteri Nabi yang lain tu semua dah jadi janda orang. Bukan begitu tuan-tuan. Ada sebab lain. Itu dia pertama. Yang kedua, pernah diceritakan Sayyidina Aisyah pernah ikut belakang Nabi untuk lihat ke rumah isteri Nabi yang mana. Ini mungkin ada kekeliruan. Kisah berkenaan Sayyidina Aisyah ikut Nabi SAW ada sahih tuan-tuan. Dalam Muslim ada. Dalam buku Asam Garam saya ada. Sayyidina Aisyah ikut Nabi SAW dengan kesangka buruk ketika itu Nabi mungkin nak pergi rumah mana-mana isteri. Tapi yang berlakunya lain. Nabi pergi kepada di Baqi'. Lalu berlaku kat situ. Hadis ini hadis kita akan belajar dalam doa pergi kubur. Ini antara hikmah berlakunya kisah-kisah rumah tangga Nabi ni, kita akan dapat ilmu-ilmu yang banyak. Jadi menjawab persoalan tadi, pernah Sayyidina Aisyah ikut belakang Nabi? Ya, pernah. Ya, pernah. Dan jangan terkejut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau boleh saya nak sentuh juga sebagai prinsip Ustaz Khairi seronok kita ada kesedaran baru mengikut ni untuk kajian semula ni semua sangat seronok. Cuba kita kena imbang dengan ilmunya dan jangan kadang kita terlebih semangat. Seperti mana saya sebut di awal tadi, apabila orang dah mula ada kesedaran ni, semua benda dia nak petikai. Dan petikai tu dia kena ada ilmu lah. Apabila saya baca hadis Bukhari, Nabi SAW, Anas cerita bahawa Nabi pernah gadaikan baju besi untuk dapatkan gandum. Nabi pernah bawa kepada ni, dan kami, Anas kata aku pernah bawa kepada Nabi roti gandum dan sayur buruk. Panjanglah ada 3 sambungan tu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab gadai, dalam bab gadai ketika tidak bermusafir. Lepas pada tu ada Jumaah, petikai. Ustaz, hadis ni memang ni ayat dia. Hadis ni macam tak sahih. Bukhari macam tak sahih. Sebab tak logik. Sahabat Nabi biarkan Nabi berikan sayur buruk pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ni semangat saya pun jelaskanlah. Betul. Orang smart kritik itu yang kita perlukan, tapi kena ada ilmu. Jadi yang perlu kita, apabila satu teks itu sahih, tinggal lagi kita dapat petikai, tinggal lagi untuk kita cari macam mana nak memahami dengan betul. Nak memahami dengan betul fakta itu. Rupanya pada ketika ini ialah memang zaman itu zaman kemelesetan.
Madinah. Sahabat Nabi pun semua susah tuan-tuan rahmat Allah. Tapi itu je yang ada untuk sahabat Nabi berikan pada Nabi SAW. Bukan sahabat Nabi ni tak cara Nabi bagi daging daging saya buruk sebagai Ustaz Zulkhairi sebut tadi. Sahabat Nabi orang paling cinta dengan Nabi SAW. Baik tuan-tuan. Baik, ada lagi soalan? Baik. Terima kasih. Saya ingat saya ada tulis di Facebook Ustaz ya, bagaimana orang memburukkan isteri Nabi. Dia sebut begini, Saudah radhiyallahu anha ni tua daripada Nabi SAW. Dan Saudah ni dia gemuk dan dia minta maaf ni saya guna istilah ni sebab ini yang berlaku di beberapa tulisan. Dia kata huduh. Jadi dalam bab Saudah radhiyallahu anha, Ummuna Saudah ni tua daripada Nabi, tidak ada satu bukti pun dalam mana-mana kitab. Cuma ada kata-kata yang entah mana puncanya menyebutkan Ummuna Saudah ni tua lebih kurang dalam 12 ke 13 tahun daripada Nabi SAW. Itu pun tidak sahih. Yang kedua, dikatakan dia gemuk pun tidak ada dalil menyatakan gemuk. Tapi ada hadis riwayat Muslim menyatakan beliau ni lambat berjalan. Jadi kalau kata badannya sedikit berisi, ya. Tapi untuk terus kata gemuk itu tak tepat. Kalau berisi, ya. Dan dalam bab huduh, ini satu dakwaan yang memburukkan isteri Nabi. Sepatutnya kita dengan ibu kita, isteri Nabi kan wa azwajuhu ummahatuhum, ibu-ibu kita kena cakap baiklah. Dan lawa dan tak lawa ni kan benda subjektif Ustaz kan. Orang ni kata kawan ni lawa, orang ni kata kawan ni biasa, kawan ni kata orang ni dia kahwin dengan seorang tu, kita pun pelik kenapa pilih dia sebagai isteri sedangkan kamu boleh pilih orang lebih lawa, tapi bagi dia itu yang lawa. Jadi macam mana dalam keadaan benda tu subjektif, boleh kita kata Ummuna Saudah, orang yang tak lawa bahkan menggunakan perkataan huduh. Jadi satu benda yang tidak beradab. Tapi saya kira bukanlah penulis tu tidak beradab, cuma dia tersalah dalam penulisan. Okey Ustaz, sebelum soalan lain, ini kita doakan pada saudara kita Puan Lidi ya, yang terkena COVID. Syafakumullah. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dan dapat meneruskan hidup sebagaimana biasa insya-Allah ya. Baik, Ustaz ada soalan daripada Puan Junaidah, yang ni Ustaz lah. Jawab ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ada pertanyaan. Adakah jaminan syurga bagi orang yang bermimpi Rasulullah SAW? Anda salah balik pada Ustaz Khairi dah ni. Ni di luar kajian. Okey, secara ringkas, tidak ada satu pun hadis Nabi yang memberi jaminan orang yang bermimpi jumpa Nabi masuk ke dalam syurga. Ya, bahkan orang yang beramal soleh macam mana pun, kita tak boleh kata bila dia mati confirm syurga. Cuma kita boleh sebut insya-Allah berdasarkan amalan zahir, insya-Allah Allah masukkan dia ke dalam syurga. Apapun mimpi jumpa Nabi biasanya lahumul busyra fil hayatid dunya, itu merupakan berita gembira untuk dia ya. Okey, ini soalan daripada Datuk Fadilah berkaitan dengan pembentangan Ustaz tadi, saya pun kurang jelas. Ustaz nak mau pencerahan lagi mengapa cuma 5 kain kafan saja yang dibawa oleh malaikat Jibril? Kenapa tak disediakan kain kafan untuk cucunya lagi Sayyidina Husin dan mengatakan baginda akan dia siap pukul? Boleh beri penjelasan kenapa jadi begitu apa yang telah berlaku? Kan baginda Allah Akbar. Baik Puan Fadilah, pertama kisah saya sebut kisah Jibril bawa 5 kain kafan itu ialah kisah palsu yang direka-reka. Jadi untuk nak timbul soalan susulan mengapa-mengapa tu dia jadi tak valid dah. Dan kisah ini sebagaimana tadi ada seorang sahabat kita juga berkongsi, memang ditulis oleh Syiah. Dia sama Syiah, dia nak tunjuk kelebihan tokoh-tokoh yang mereka angkat lah. Yang mana juga tokoh kita, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husin, tu dia pun reka. Dia akan selit kisah-kisah itu. Jadi persoalan mengapa 5 kain kafan pun itu semua dia tak kisah tu memang tak sahih pun tuan-tuan Allah, dia tak berlaku pun. Husin, sebab Husin memang akhir nanti dia mati dibunuh. Ni nak tunjuk sebenarnya nanti untuk nak orang tercetus persoalan sebab apa Sayyidina Husin tak dapatkan kafan ni. Lepas tu dia membawa pada kisah versi dia Sayyidina Husin dizalimi di ni sekian. Ini cuma jarum-jarum Syiah. Rahmatullah, jarum musuh Allah, musuh agama untuk kita jaga-jaga tuan-tuan. Baik. Sila Ustaz, soalan Cik Faiz.
Ustaz, berapakah umur Aisyah ketika bernikah dengan Nabi SAW? Ini dia tak elok sebenarnya kalau saya nak mengandaikan background kenapa ditanya itu. Saya sebutlah secara orang kata asas dia. Kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, Sayyidina Aisyah sendiri sebut, tazawwajani Nabi wa ana bintu sitti sinin. Nabi nikah dengan aku masa tu umur aku 6 tahun. Ini adalah Bukhari dan Muslim. Wa banabi wa ana bintu tis'a sinin. Dan Nabi mula hidup bersamaku umur aku 9 tahun. Ini berdasarkan hadis itu, sebutan Sayyidina Aisyah, memang Nabi ikatkan tali perkahwinan dengan Sayyidina Aisyah, umur Aisyah 6 tahun. Okey tuan-tuan, ada masalah di peringkat ustaz. Mungkin ustaz terbuang link tu. Kita tunggu ustaz masuk dulu ya. Bagi masa sekejap untuk ustaz masuk. Okey, sementara tunggu ustaz masuk, saya jelaskan dahulu soalan daripada Puan Jauhara. Adakah binatang korban yang disembelih di dunia ni akan menjadi tunggangan di hari akhirat kelak? Dalam bab ini wallahualam, setahu saya berdasarkan kajian yang telah dibuat, tidak ada satu pun hadis sahih yang menyatakan binatang korban yang disembelih akan menjadi binatang tunggangan di hari akhirat kelak. Cuma dikatakan orang panggil apa, banyaklah pahala yang diberikan kepada orang yang menyembelih binatang korban itu ya. Jadi hadis berkaitan dengannya tidak tepat. Okey, disebabkan ustaz belum dapat masuk lagi, saya teruskan dengan soalan daripada Cik Zulhilman ya. Okey, ini cerita tentang Nabi SAW yang memberikan bantuan makan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta ya. Jadi selepas Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jumpa dengan anaknya Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dan Abu Bakar pun tanyalah Ummuna, apa lagi sunnah Nabi yang belum ayah buat ya, yang belum abah buat. So Ummuna menyatakan bahawa Nabi SAW biasa memberikan makan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta yang berada di pasar ataupun di mana, begitulah. Maka keesokan harinya Abu Bakar pun pergi jumpa dengan pengemis tersebut dan dia pun bagi makan, beliau bagi makan kepada pengemis itu. Tapi ternyata tuan-tuan dan puan-puan, pengemis tu kata, kamu ni bukan orang yang biasa bagi makan pada saya selama ini. Kerana orang yang bagi makan pada saya selama ni, dia akan lembutkan dahulu roti itu, baru dia bagi saya makan. Cara kamu bagi makan ni berbeza, lain. Lalu terkejut Abu Bakar, dan Abu Bakar radhiyallahu an menyatakan bahawasanya orang yang memberi makan itu telah pun meninggal dunia. Kamu tahu ke siapa yang selalu bagi kamu makan? Lalu Abu Bakar menjelaskan, itulah Nabi Muhammad SAW, orang yang selalu kamu caci, orang yang selalu kamu hina. Jadi pengemis tua Yahudi ni dia selalu caci Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik. Dalam kisah ini kita tidak akan temui dalam mana-mana kutubus sirah al-mu'tabarah. Mana-mana kitab sirah yang mu'tabar, kita takkan jumpa cerita tersebut. Jadi kat mana kita nak jumpa cerita ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa cerita ni kalau type di Google kisah Nabi dan seorang pengemis tua Yahudi, tuan-tuan akan jumpa. Dalam buku-buku pecisan, mana buku pecisan ni maksud saya ialah buku-buku yang tidak ada nilai ilmiah yang bagus, tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa cerita ini. Tapi kalau kita nak cari dalam hadis Nabi ataupun dalam siratun Nabi SAW, kita tidak akan temui kisah Nabi SAW selalu memberi makan kepada pengemis tua Yahudi. Baik, sekejapnya saya nak mesej Ustaz Luqman jap. Okay. Jadi maknanya satu benda yang penilaian pertama, kisah ini tidak ditemui dalam mana-mana kitab mu'tabarah. Baik, Ustaz dah boleh masuk. Ustaz Luqman, berikan saya masa untuk selesaikan dahulu soalan ni Ustaz ya.
Ustaz habiskan semua Ustaz. Ana nazak ni. Handset kenapa Ustaz? Handset Okey, tak dia apa. masalah bateri. Okey Ustaz ni dulu. Ustaz settle dulu. Saya settlekan soalan ni dulu Baik. Jazakumullah khairah, barakallahu fikum Ustaz. Okey, akhi Cik Zulhima, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu benda yang dipertikaikan oleh ulama, antara benda yang dipertikaikan oleh ulama ialah Nabi SAW memiliki 4 sifat wajib yang kita pelajari. Antara sifat wajib ialah tabligh. Nabi wajib menyampaikan kebenaran kepada siapa pun. Sebab itu Nabi dia tidak menangguh menyampaikan kebenaran. Kalau kita fikir, lebih baik Nabi tak payah cerita lagi pengalaman Nabi naik ke langit. Nabi tunggu dulu beberapa hari, tengok masa yang sesuai, baru Nabi ceritakan bahawa Nabi SAW pergi ke Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit. Tapi Nabi tak tangguh, Nabi cerita. Kenapa? Kerana Nabi ni tabligh, muballigh yang wajib menyampaikan dakwah. Dalam keadaan Nabi SAW wajib menyampaikan dakwah, tiba-tiba Nabi tak pernah menyampaikan dakwah kepada seorang pengemis Yahudi yang buta tadi. Sebaliknya Nabi hanya bagi makan sampai Nabi meninggal dunia. Langsung Nabi tak kata, Tuan, sayalah Muhammad yang Tuan caci, saya nak perkenalkan Islam pada Tuan. Tak ada pun. Jadi ini bertentangan dengan sifat Nabi, muballigh, wajib menyampaikan dakwah. Satu hal. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tidak ada sumber. Yang kedua bertentangan dengan sifat wajib Nabi SAW. Yang ketiga, sebagaimana yang saya tegaskan dalam penyampaian yang pertama, sahabat Nabi ini ridwanullah alaihim ajma'in, orang yang paling cinta pada Nabi dan orang yang paling anti kalau ada orang hina Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang hina Ustaz Luqman sebagai contoh, saya akan lawan. Kecuali Ustaz Luqman buat salah. Tapi kalau dia kata macam-macam pada Ustaz Luqman, entah apa benda yang dia katakan itu, saya akan lawan dia. Ini prinsip kita bersahabat. Ini prinsip kita bersahabat. Baik. Itu Ustaz Luqman bukan Nabi. Dalam keadaan pengemis tua itu katanya duduk di pasar, mencaci Nabi SAW, tak ada seorang pun sahabat Nabi pergi jumpa dengan pengemis Yahudi yang buta tu bagi penampas sekali sebagai contoh ataupun bagi peringatan. Jadi sebenarnya yang betulnya tidak ada seorang pun Yahudi dan tidak ada seorang pun munafik yang berani mengata Nabi secara terbuka, terang-terangan. Tak ada. Semuanya takut. Belakang je sembang. Belakang je. Dan perang tu lain lah. Tapi di luar zaman perang, nak mengata Nabi terang-terangan, minta maaf. Tak ada orang berani. Dan kita mesti tahu bahawa Nabi SAW ialah ketua negara. Jadi siapa yang berani menentang ketua negara, tuan-tuan dan puan-puan? Jangan kita ingat Nabi ni orang yang biasa-biasa. Boleh orang nak mengata pun boleh. Orang nak belasah Nabi pun boleh. No. Di Mekah boleh lah. Itu pun ada orang bela Nabi. Di Madinah, Nabi SAW cukup dijaga oleh para sahabat. Jadi kisah ini dan saya juga ingin menegaskan yang poin akhir. Sebagai ketua negara, selesai ke masalah kemiskinan kalau sekadar bagi makan pada waktu pagi. Kalau betul Nabi ni baik, baik yang digambarkan, memang Nabi baik. Kalau betul Nabi baik sebagaimana digambarkan dalam cerita yang entah apa-apa ni, selesai ke masalah kelaparan Yahudi buta tu kalau sekadar diberi makan pada waktu pagi? Tak selesai. Bagi makan tengah hari lapar lagi, malam lapar balik. Jadi sepatutnya sebagai ketua negara, Nabi boleh bagi terus sumbangan berkala, sampaikanlah dia boleh berdikari. Sediakan sebuah rumah ke, kemudian bagi sumbangan berkala, bagi ruang pekerjaan, itu baru selesai masalah. Sebab pada akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi telah dapat mencapai kekayaan yang luar biasa. Jadi sekadar duduk bagi makan roti je waktu pagi, tak selesai masalah. Jadi kisah ini Tuan Zulhiman dielakkan. Hanya sekadar emosi lebih, ilmiahnya kata orang sekarang lah ke laut. Ilmiah ke laut, emosi je berlebihan. Allahuakbar. Ustaz Luqman, sila sambung penjelasan tadi. Baik, terima kasih Ustaz Zulkhairi. Dapat dengar ke suara? Sebab boleh Ustaz. Boleh tak? Minta maaf. Boleh. Tengah sambung talian hayat. Tak nak pakai ni. Saya tak ingat dah nak sambung kat mana. Ustaz, soalan isu apa tadi Ustaz? Tuan tak ingat dah.
Saya pun dah lupa dah. Jadi akhirnya. Mungkin ada timbul sekali lagi. Cuma mungkin boleh kita nak kayakan lagi perbincangan. Saya ingat tiba usaha Ustaz sangat baik untuk spearhead dalam masyarakat ini. Sudah tiba masanya kita mengkaji atau membaca sirah Nabi SAW dengan lebih telus, dengan lebih orang kata realiti. Kita melihat sirah Nabi dari sudut konteks sosial, masyarakat, bernegara. Jangan lagi Nabi SAW ini sebagai watak-watak drama episod sekian macam ni, episod sekian tanpa ada hubung kait. Sebab Islam ini yang Nabi bawa ni satu agama yang sangat pelik lah secara bandingan dengan agama yang lain. Sebab Islam ni bukan agama kepercayaan semata-mata. Islam bukan agama ibadah ritual semata-mata. Islam agama cara hidup. Sebab itu Nabi SAW nak bawa Islam, nak tunjukkan Islam dengan sempurna, Nabi kena bernegara, Nabi kena pegang kuasa. Sebab Islam nak tunjuk, nak ajar pada kita cara berkeluarga, cara berniaga, cara bernegara. Jadi tuan-tuan Allah, kita kena tengok setiap tindak tanduk Nabi SAW sampai sebagai Rasul, dia sebagai pemimpin. Ustaz sebut tadi pasal bernegara, saya ingat saya capai tadi, jilid 2 buku Ustaz. 2 jilid buku ni, Tartib Hukumiyah Nabawiyah, bagaimana Nabi mengurus negara. Nabi susun sahabat Nabi ni sekian. Sangat bijak tuan-tuan. Ini patut dibaca oleh menteri-menteri kita ataupun yang berhormat kita. Bukan sekadar Nabi ni sembrono bawa masyarakat kecil di pedalaman ni. Tak tuan-tuan. Nabi sangat teliti sangat ini. Setiap tugasan pula Nabi SAW pilih orang yang terbaik. Yang ni saya punya prinsip, dan prinsip ni kita pegang. Bila kita jumpa kisah-kisah nanti, kita boleh orang kata persoalkan. Sebagaimana kisah pelantikan Bilal kan. Bilal ni tak sedap pun, tapi sebabkan dia ikhlas dia jadi. Bukan begitu tuan-tuan. Nabi pilih Bilal sebagai orang terbaik. Suaranya lantang dalam bersama merdu, gemerisik bahasa kita. Memang Nabi pilih orang terbaik untuk setiap jawatan dan tugasan. Baik, soalan tadi. Ustaz, kita ada masa sedikit lagi. Ustaz kupas soalan itu berserta dengan soalan ini. Ustaz sambung yang umur mukminin tadi campur dengan ini Okay. Yang mana pula? Yang kedua ni. Baik. Ringkasnya umur Sayyidatina Aisyah di perbincangan yang panjang, saya cukup berpada dengan hadis yang Sayyidatina Aisyah sendiri sebut, Nabi kahwin dengan aku, nikah dengan aku umur 6 tahun dan mula bersama denganku umur 9 tahun. Tinggal lagi bagaimana kita nak memahami realiti ketika itu, pernikahan itu, tuan-tuan. Itu jawapan ringkas saja. Soalan yang kedua dari Cik Suhaimi, saya Ustaz mohon penjelasan tentang kisah Aisyah pernah bertunang dengan Jubair bin Mut'aim sebelum berkahwin dengan Rasulullah SAW. Ya, menurut riwayat yang saya ada, ya, memang ni dia bertunang ni memang dah Sayyidina Abu Bakar dah ada buat, orang kata ni janji lah, janji awal lebih kurang dengan Jubair Mut'aim makan ni. Memang ada riwayat itu. Saya tak nak perinci. Memang ada dalam buku riwayat ni Asam Garam 2. Dan kita kena memahami bagaimana orang kata riwayat penuh, bagaimana situasi itu. Jadi sebut pasal soalan mohon penjelasan, riwayat itu ada. Tinggal lagi nak pastikan sahih ke tak sahih. Kalau sahih maksudnya dhaif sekalipun, kita nak memahami pula situasi sebenarnya bagaimana. Tak sempat untuk dalam masa yang terhad ini. Wallahu a'lam. Yang ni ada soalan untuk Ustaz ni. Sekejap ya. Okey, yang ni Ustaz. Baik. Kalau ikut lakaran rumah para isteri Nabi yang agak luas juga, bagaimana situasi kisah Nabi solat malam dan mengalihkan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau kembali kepada ni gambaran ini, tuan-tuan rahmati Allah, ini gambaran takribi yang realiti sebenar kita tidak tahu. Dan saya jumpa paling kurang ada 3 lakaran luaran dan juga lakaran dalam bilik, dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Ada yang rumah satu hall saja, itulah tempat duduk, itulah katil, itulah dapur. Ada lakaran lain menunjukkan bahawa ada hall, ada bilik dan ada dapur. Maknanya tak ada benda yang sabit yang confirm itu. Cuma ni lakaran takribi lebih kurang untuk nak dekatkan kefahaman. Jadi menjawab persoalan
bagaimana yang agak luas. Yang agak luas itu compound dia. Compound keseluruhan dekat luar tu. Adapun dalaman dia itu dengan kita bayangkan dengan hadis Nabi SAW solat alihkan kaki Malam. itu, ini kita bayangkan mungkin bilik tidur, tempat tidur tu sahaja yang kita kira cukup sekadar ni, boleh bayangkan ya, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Ustaz Zuhair nak tambah ke? Tak ada Ustaz, memang logik lah itu solat dalam bilik tidur. Dan tak mustahil lah umum pun manusia dia tidur pun kadang-kadang dia bergerak badan sana sini kan. Tak boleh kita kata dia isteri Nabi so dia tidur tu tak bergerak baik je kan. So itu biasa, tak timbul isu pun rasanya. Berkaitan dengan selawat 1000 kali diberi jaminan syurga ni, ini rasanya sukar untuk kita terima Ustaz kan. Okey, selawatlah Nabi SAW banyak-banyak insya-Allah. Okey, ada sedikit lagi Ustaz. Yang ni Ustaz ada maklumat berkaitan dengan Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah. Apa Ummu Aiman? Baik, kebetulan juga memang yang saya sangkut terakhir tadi berkenaan dengan garis hidup Ummul Mukminin, garis hidup Ummu Aiman. Untuk secara jujurnya Ummu Aiman tak dapat dipastikan. Cuma dapat tengok lebih kurang umur dia tu begitu gini. Yang pasti ialah Sayyidina Ummu Aiman meninggal dunia selepas Nabi SAW 5 bulan selepas Nabi SAW wafat. Itu betul. Berkenaan dengan apa lagi? Dia berkahwin dengan Zaid bin Harithah itu umurnya berapa ketika itu memang tak dapat saya nak tentukan, kecuali dengan garis hidup Usamah tu sendiri. Usamah dia lahir pada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhijrah umur dia 15 tahun. Maknanya paling kurang dia lahir itu 15 tahun ataupun 15 ya, pada tahun ke-15 sebelum berhijrah. Itu gambaran lebih kurang. Beza dengan Nabi, dia lebih tua sedikit. Saya duk bayangkan ni, dibayanglah tidak ada orang kata nas yang ni, tidak ada riwayat. Dia menjadi hamba kepada dalam keluarga Nabi pada usia Nabi lahir itu, mungkin umur dia tu masih lagi kanak-kanak sekitar 10-11 tahun. Dia tak jauh beza, bukan sebagai seorang yang dah dewasa. Sebagai seorang dewasa dah mungkin 20 tahun, tak begitu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Sebagai tambahan Ustaz, saya pun pernah buat kajian benda ni. Umur Zaid dengan Nabi ni beza, beberapa sumber sejarah menyatakan 5 tahun. Tapi kalau kita pergilah antara 5 ke 10 tahun. Jadi 5-10 tahun sebenarnya beza. Bukanlah Nabi ni beza jauh sangat walaupun dia dianggap sebagai anak angkat. Baik, satu. Yang kedua, kalau kita katakan umur Zaid bin Harithah beza 5 tahun dengan Nabi, dan Ummu Aiman tu kita katakanlah beza dengan Nabi 15 tahun. 15 tahun tu jadi pengasuh. Maknanya beza antara Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman dalam 20 tahun. Maka di situ dah ada timbul satu perbahasan. Adakah Zaid bin Harithah kahwin dengan Ummu Aiman yang menjadi pengasuh Nabi SAW? Kebanyakan sejarawan menyatakan ya. Namun ada segelintir kecil pengkaji meragui maklumat tersebut. Jadi setakat yang saya duk kaji dalam secara peribadi, kita tidak berjumpa dengan satu maklumat yang betul-betul memuaskan tentang perkara ini. Kalau betul lah Ummu Aiman yang pengasuh Nabi kahwin dengan anak angkat Nabi, ini menunjukkan cinta itu tanpa syarat. Walaupun bezanya jauh dan walaupun Zaid itu putih, Ummu Aiman ni kulitnya sebaliknya, tapi perasaan cinta tu timbul antara mereka. Itu faedah. Tapi jawapan yang sejujurnya insya-Allah kalau kita semua jadi ahli syurga, insya-Allah kita akan jumpa dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu an, Ummu Aiman radhiyallahu anha. Saya pun nak tanya soalan ni. Ini soalan yang orang panggil apa, yang cukup mengelirukan kan. Ustaz ada sedikit lagi, kita pada masa sikit, tapi kita cuba selesaikan beberapa soalan. Mungkin Ustaz boleh respon soalan daripada Tuan Arif. Okey, Tuan Arif Muhammad, saya baca soalan.
Adakah Sayyidina Abu Bakar berhasrat mendapatkan kelebihan peribadi, pengaruh bila menghawinkan anaknya Siti Aisyah dengan Rasulullah lalu diangkat menjadi khalifah? Allah Akbar. Maaf, saya tidak wajar untuk tanya soalan ini. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih, soalan yang sangat baik. Saya kira dia ini kita kira sebagai syubhat yang cuba timbulkan dengan fakta. Nampak dia dibawa ke arah Sayyidina Abu Bakar ni ada niat peribadi, tahu dari mana. Baik, fakta menafikan, membantah orang kata andaian ini. Dari sudut macam mana? Pertama, bagaimana Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi sebut, ni saya nak sebut riwayat secara ni tak dapat, sekali saya rangkuman sahaja. Nabi sebut pada Sayyidatina Aisyah, sebelum Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, Nabi paling kurang 2 kali bermimpi. Malaikat datang, bawa jumpa Nabi SAW, bawa satu bekas, lalu Nabi buka tu ada gambaran Aisyah. 2 kali Nabi mimpi, sampai kali yang terakhir Nabi mimpi tu Nabi kata, kalaulah ini kehendak Allah pasti berlaku. Makna tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, pertama bukan kehendak Nabi sendiri, ini menolak syubhat. Nabi ini nak pada budak dia, tak. Kedua, bukan juga ada lobby daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia ialah perintah daripada Allah SWT. Mimpi para Nabi ialah wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi bagi tahu, Nabi sebelum Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, datang mimpi dulu. Ini isterimu. Dalam mimpi Nabi kata, kalau ini yang takdirkan Allah, maka akan berlaku. Sebab Nabi pun mungkin dengan jawapan Nabi ini kita mengandaikan, Nabi pun tak jangka nak kahwin dengan semuda itu. Satu. Bukti yang lain lagi menunjukkan Nabi ni sendiri bukan yang dah kemaruk sangat itu. Seperti yang kita sebut, Nabi ni mengikatkan tali perkahwinan. Selepas itu Nabi kahwin, dan macam mana Nabi kahwin Sayyidatina Aisyah pun bukannya Nabi usaha, bukannya Abu Bakar usaha. Dia ada watak ketiga yang datang jumpa Nabi Rasulullah, aku tengok engkau ni kesunyian nak tak saya carikan pasangan gini. Orang ketiga ni yang carikan. Dapat Saudah, dapat Sayyidatina Aisyah. Nabi ikut saja. Ini tuan-tuan, kita kena gabungkan. Kemudian apabila Nabi SAW mengikatkan tali perkahwinan dengan Sayyidatina Aisyah umur 6 tahun ketika itu di Mekah. Kemudian 3 tahun lepas itu berhijrah ke Madinah. Di Madinah itu berlangsung beberapa bulan Nabi SAW duduk sibuk ni buat masjid apa segini ni, sampai satu hari Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, apa cerita dengan isteri kamu, bila lagi nak bersama kan? Masa tu dah umur 9 tahun. Nabi jawab apa? Sadaq. Aku tak ada duit. Aku tak ada mas kahwin. Ikat saja, kahwin saja dulu. Ini semuanya menunjukkan bahawa tidak ada orang kata kehendak peribadi Nabi, dan tidak ada juga dari Abu Bakar untuk orang kata itu tadi, tuan-tuan Allah. Ya. Jadi menjawab soalan tadi, adakah ini lobby apa gini ni? Allah, kita kena baca ya kisah Nabi, kisah sahabat Nabi ni, kita boleh nilai sendiri. Tinggal lagi apabila kita kurang, saya pun kurang ini, kita mudah dimasuki oleh da'iyah syubhat oleh musuh agama. Tuan-tuan rahmati Allah. Boleh sekadar itu saja. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Kita dah mencapai jam 11.03. Saya perlu berhenti di sini. Minta maaf kerana tidak memberi ruang pada Ustaz untuk membuat rumusan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita program siri diskusi ini akan berterusan bermula malam ini, malam pertama, sampailah 3 hari bulan 9. 3 hari bulan 9 tu kemuncak kita akan adakan satu forum. Cuma pada 26 hari bulan je yang kita berehat sekejap ya, 26 hari bulan. Jadi pada malam esok insya-Allah saya akan bersama dengan Ustaz Taufik Yaakob untuk membincangkan tentang 2 isu. Isu yang pertama, benarkah sahabat Nabi namanya Alqamah derhaka kepada Nabi, derhaka kepada ibunya dan mencintai isterinya melebihi ibunya, sehinggakan akhirnya dia sukar mengucap sebelum meninggal dunia. Dan Ustaz Taufik pula akan membahaskan beberapa hadis palsu berkaitan dengan amal ibadah. Jadi insya-Allah jumpa di Facebook saya pada 9.30 malam esok. Kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan jadual penuh siri diskusi Pemulihan Sirah dan juga link pembelian buku, boleh tengok di Facebook saya ada sampaikan di situ, dan link pembelian pun boleh dapatkan di situ insya-Allah. Ustaz Luqman, sekali lagi jazakumullah khairah. Terima kasih kerana Ustaz sudi menolak
permintaan kuliah yang lain dan Ustaz terima permintaan saya. Saya doakan Ustaz bersama dengan isteri Nabi untuk meneruskan diskusi di syurga nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita jumpa untuk siri akan datang pada malam esok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.